Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ya. Maka daripada ayat itu sambungan dia faqul nadribuhu bi ba'dihha. Sambungan kepada faqul nadribuhu bi ba'dihha ini dikaitkan dengan ayat yang sebelum, ayat yang 67 dalam cerita yang sama. Itu yang kebanyakan ulama-ulama tafsir. Tapi daripada guru saya yang daripada ulama tafsir di Pakistan, mereka membahas pula dalam perkara ini, mereka mengatakan tidak ada kait. Mereka kata tidak ada kait hubungan ayat ini dengan ayat yang ke-67 dengan ayat yang ke-73. 72 dengan 73. Gitu. Yang mana ayat ini adalah cerita yang lain. Maka timbul permasalahannya macam mana nak tafsir ayat yang ke-72. Itu saja. Tempat timbul masalahnya. Macam mana nak tafsirkan ayat ini seperti mana kita akan beritahu sini, saya akan beritahu sini faqul nadribuhu bi ba'dihha. Maka kami perintahkan idribuhu, pukullah ia. Pukullah dia. Hu situ rujuk pada nafsan. Tengok pada perkataan ayat yang ke-72. Qataltum nafsan, hu situ rujuk pada nafsan. Biasanya hu sini tak boleh hu kena ha. Sebab tu jadi timbul masalah. Sepatutnya kena ayat ni berbunyi idribuha. Kenapa hu sini? Hu situ merujuk kepada orang. Merujuk kepada orang, manusia ataupun lelaki. Bi ba'dihha, makna hu situ makna muannas tetapi yang dimaksudkan adalah orang lelaki lah yang dibunuh itu. Bi ba'dihha makna pukullah dia dengan sebahagian daripada diri dia. Itu makna dia. Mana bahagian orang itu, satu bahagian daripada orang itu pukullah pada anggota badan dia juga. Pukulkan. Itu yang ditafsirkan oleh ulama yang di Pakistan. Sebahagian ulama di Pakistan daripada guru saya pun dia tafsirkan beginilah. Yang dia maksudkan itu adalah kerana tidak ada kaitkan. Tidak ada kaitkan dengan Baqarah. Bi ba'dihha situ ramai ulama tafsir mengatakan ba'dihha, situ rujuk kepada Baqarah. Mana dengan sebahagian daripada anggota badan lembu betina. Itu makna dia. Kalau kita tengok dalam kitab tafsirnya, biasa gitulah yang dia dia terjemahkan. Kan? Macam yang ada dalam kitab saya ni pun, dia kata, pukullah mayat itu dengan bahagian daripada lembu betina itu. Mana lembu betina yang disembelih itulah. Ambil anggota dia, pukul. Jadi bila sebut yang ini, sesuailah dengan cerita Israiliyat. Sesuai dengan cerita Israiliyat yang mengatakan bahawa cerita tu adalah cerita pak saudara yang dibunuh, kemudiannya setelah balah semua sekali ni, siapakah pembunuh dia itu saling tuduh mari. Maka kemudian dijumpa dengan Nabi Musa AS. Selepas tu Nabi Musa AS perintahkan supaya sembelihnya lembu betina. Selepas sembelih lembu betina, ambilnya potongan daripada anggota badan lembu betina itu. Ada yang mengatakan potong lidah dia ataupun potongnya ekor dia. Potong ekor dia, pukul pada mayat si mati. Kemudian cerita tu ada beritahu, maka bangunlah yang si mati itu jadi hidup. Cuma timbul masalah cerita ni, yang jadi masalah, kalau dikaitkan dengan cerita ni, seperti mana yang kita dah sebut dah sebelum pada ni, semalam saya dah sebut dah panjang lebar, tujuan utama Allah Ta'ala suruh sembelihnya lembu betina ini untuk hilangkan apa saja perasaan yang menganggapnya keramatnya lembu betina, lembu itu.
Jadi sekiranya ambilnya anggota badannya lembu betina itu dipukul pada mayat, seolah-olahnya keramatlah pulanya lembu betina itu. Keramatlah pula lembu betina itu. Jadi sebab tu kalau cerita Israeliat tu akan jadi timbul masalah yang banyak kepada masalah akidah. Maka disebab itulah di kalangan ulama daripada guru saya dulu pun dia ada beritahu ini cerita tidak ada kaitan dengan yang cerita Israeliat. Cerita Israeliat tu kita boleh nukilkan saja tapi kita tak boleh buat pegangan dan kita tak boleh masukkan dalam cerita surah yang cerita pada ayat ni. Kalau kita masukkan juga akan menjadi kerosakan kepada mana. Maka sebahagian ulama tafsir dia tak nampak benda ni. Dia tak nampak seolah-olah itu biasa je cerita ni, okey je lah. Jadi mukjizah lah. Daripada lembu, mukjizah dia bolehnya hidupnya orang yang mati itu, dah orang mati itu beritahu mu ni anak saudara aku ni lah yang bunuhnya bunuh aku. Dialah yang pembunuh sebenar. Maka semua orang pun menghukum si pembunuh itu. Habis cerita gitulah. Kemudian orang itu pun mati balik. Mana hidup untuk beritahu tu je. Jadi kalau cerita tu, kita tengok pada isi kandung cerita tu, seolah-olahnya keramatnya pula lembu betina itu. Maka menyokonglah bagi golongan Bani Israel yang sebelum pada ni, mereka ni siap sembah lagi, buat ibadah lagi kepada lembu. Maka sebagai menyokong lagi, seolah-olah Nabi Musa ini menyokong lagi pula. Inilah nak beritahu. Maka tak salahlah kita orang sembah lembu, sebab lembu ni kalau pukul dengan orang hidup pun boleh orang mati pun boleh hidup balik ni. Mana seolah-olah ada kuasa ajaib, kuasa sakti pada lembu itu. Maka cerita-cerita Israeliat ni kita kena hati-hatilah. Sebab tu alhamdulillah Allah Taala baginya kefahaman ini kepada guru saya yang beritahu cerita tentang ini. Yang mana bila saya cek apa semua sekali, ya benar gitu. Ulama tafsir pun mengatakan memang cerita Israeliat, tapi kenapa dia nukilkan juga? Dan dia kaitkan juga cerita. Padahal dia kata cerita ini tak kait. Jelas-jelas je cerita ni golongan cerita Israeliat. Tetapi kenapa pula dia kaitkan cerita itu dengan ayat ini, yang mana bila dikaitkan dengan ini boleh menyebabkan kerosakan akidah kepada umat Islam. Yang mana umat Islam tak boleh kata apa lah. Alah, cerita dalam Baqarah kan ada. Surah pun nama Baqarah. Sebab apa surah Baqarah? Nak beritahu keramatlah Baqarah. Lah, bukan nak cerita keramatnya Baqarah, nak beritahunya golongan Bani Israel ni benda Allah Ta'ala nak suruh sembelih lembu betina je. Tapi buat masalah sehingga jadi besar masalah tu, sehingga susahnya mereka tu nak cari. Kalau tak adanya sebutan insya-Allah, adakah lafaz ayat yang ke-70 Ayat yang ke-70, wa inna insya-Allah. Ada perkataan insya-Allah. Kalau tak ada insya-Allah itu niscaya, dalam hadis ada berkata niscaya mereka ini tidak akan jumpa sampai bila-bila pun lembu betina yang dimaksudkan oleh Allah Taala. Kerana mereka ni menyebut lafaz insya-Allah, insya-Allah, maka Allah Taala bagi jumpa. Itu pun ayat tu ada beritahu selepas pada tu wama kadu yaf'alun, hampir-hampirnya mereka tak dapat buat. Sebab apa? Susah nak cari. Jadi jumpa juga kenapa? Jumpa juga kerana mereka menyebut insya-Allah. Kerana menyebut insya-Allah, maka dapat jumpa juga. Jadi kalau dikaitkan dengan cerita keramatnya lembu pula, jadi makin rosak akidah. Mengaji Al-Quran makin rosaklah akidah kita. Maka sebab itulah perkara ni dipanggil talbisul iblis. Mana satu benda samar yang cuba diselit oleh syaitan supaya kita ni keliru. Yang mana betul, yang mana salah. Jadi kita pun main hentam saja. Dalam kitab tu ada beritahu. Dalam kitab besar pun ada beritahu. Memanglah dia ada beritahu, dia ada nukil. Tapi tengok ke tidaknya ayat perenggan yang akhir sekali. Kalau Ibnu Katsir, kadang-kadang boleh bahaya juga orang tengok Ibnu Katsir. Kalau Ibnu Katsir dia cerita dulu Israeliat, last sekali baru dia kata cerita yang di atas tu semua Israeliat, dia kata. Kalau orang yang main tengok atas saja, tak tengok bawah tu, maka tu buat pegangan cerita tu sudah. Kan? Dan kadang-kadang orang yang mengajar ni, dia tak sedar benda ni, dia tak tahu pun benda ni. Tetapi bagi orang yang memang rasa keramat dah lembu ni,
bagi orang Hindu ke apa. Oh, dia kata ni sokong lah, ni betul lah kita ni golongan Hindu ni. Hindu kita memang anggap kita anggap punya Tuhan kan. Kita anggapnya sakti keramatnya lembu tu. Lembu betina tu kita anggap sakti. Maka sesuai dengan Al-Quran. Sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran pun mengiyakan juga apa yang kita pegang ini. Kita nak jawab macam mana? Kan? Maka bagi orang-orang yang duduk di Pakistan, India, apa semua sekali, mereka lebih arif benda cerita pasal Hindu. Cerita pasal Hindu, mereka ni lebih arif. Orang-orang Arab apa semua sekali, mereka ni tak arif tentang Hindu. Kan? Dia tidak bergaul dengan golongan Hindu. Maka dia buat kitab tafsir apa semua sekali, kadang-kadang terselitnya cerita-cerita ini dalam kitab tafsiran mereka. Jadi dia rasa tak ada apa-apa pun. Tapi bagi orang-orang yang bermasalah, duduk di tempat yang bermasalah, maka bila timbul ayat-ayat gini, mereka kena tafsir sehalus-halusnya, supaya tidak jadi keliru kepada masyarakat, dan supaya dapat jelasnya kepada masyarakat apa yang sebenarnya yang kita kena pegang dalam Al-Quran. Sebab tu dalam Al-Quran ini, perkara yang penting sekali kita kena pegang adalah lafaz yang disebut dalam Al-Quran. Adakah cerita pasal keramat lembu? Tak ada pun. Adakah cerita yang tambahan-tambahan lain, cerita pasal bunuh lepas tu dipukul dengan lembu ke apa? Adakah sebut dengan jelas dia pukul dengan anggota badannya lembu itu? Tak ada. Tak ada. Lafaz itu tidak ada. Yang adanya idribuhu bi ba'dihha. Pukullah ia dengan sebahagiannya. Nya situ, situ bila rujuk pada nya itulah timbulnya masalah di kalangan ulama-ulama tafsir. Kan bahasa nya. Pukullah nya dengan sebahagiannya. Tu kalau kita nak terjemah. Nya yang mula-mula untuk lelaki, nya yang kedua untuk betina, kan? Untuk perempuan, untuk betina. Jadi satu untuk jantan, satu untuk betina. Jadi apa yang dimaksudkan sini? Maka inilah timbul kekeliruan di kalangan ulama. Walaupun Arab, mereka pun keliru juga dalam masalah ini rujuk pada siapa, sini rujuk pada siapa, dia rujuk pada siapa, dia untuk perempuan rujuk pada siapa. Jadi ini pun keliru sebab Allah Ta'ala tak sebut dengan lafaz Baqarah. Bila Allah Ta'ala tak sebut dengan lafaz Al-Baqarah, tapi dalam kitab tafsir ada menyebut lafaz Al-Baqarah. Sebab tu kalau kita tengok dalam terjemahan, kalau siapa-siapa perhati dalam kitab terjemahan pun disebut sebahagian lembu. Lembu tu mana dia sebut? Tak ada lembu pun. Semua ada sebut nya. Sepatutnya lembu tu kena bubuh dalam kurungan, bukannya dalam, kan? Dalam ayat. Kalau bubuh dalam ayat, mana seolah-olah memang itulah tafsir dia. Kalau buat dalam kurungan, orang-orang yang mengkaji ini dia boleh faham. Yang dalam kurungan itu bukan lafaz yang sebenar. Lafaz yang sebenar adalah nya saja. Kalau ada dalam kurungan, itu isyarat kepada pemahaman orang yang menulis. Pemahaman orang yang menulis tu, orang yang mentafsirkan itu. Itu baru tak apa. Tapi kalau dia letak perenggan tu sama, maka itu jadi kekeliruan lah. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab tafsir pun dia ada letaknya kurungan. Dia letak dalam kurungan. Tapi saya tak tahulah kalau dalam kitab-kitab setengah lain dia letak dalam kurungan. Kalau tak letak dalam kurungan, itu lagilah pegak lah. Jadi yang dalam kurungan tu tak boleh pakai. Yang boleh pakai adalah yang di luar kurungan lah. Yang di luar kurungan itu yang sebenar. Lafaz yang sebenar. Lafaz sebenar lah yang kita kena pegang. Itu. Kita sambung lepas pada ni sekejap. Allahu'alam bissawab wa akhir da'wan. Alhamdulillah rabbil alamin.